So, saya lihat bahawa mungkin adalah soal penyertaan di peringkat akar umbi, di kalangan generasi muda, di kalangan remaja, di kalangan kanak-kanak dan sebagainya. Terima kasih kerana anda terus bersama kami dalam program khas Dialog Pemimpin Negara. Untuk malam ini kita memfokuskan tentang sukan. Sedikit introduksi yang diberikan oleh YB Khairi Jamaluddin tadi. Beliau mengatakan bahawa kita sedang bergerak ke sebuah negara yang akan menjadikan sebagai sukan sebagai satu budaya dan juga sebagai sebuah industri yang akan memberikan hasil kepada negara. Tetapi bagaimana kita dapat melaksanakan? Apa yang kita lihat dalam beberapa minggu ini dan tahun ini misalnya kita lihat beberapa insiden sukan dan juga isu-isu berkaitan sukan begitu dekat dengan masyarakat kita. Kegagalan kita untuk membawa lebih banyak kecemerlangan di sukan Asia di Incheon misalnya menjadi buah mulut, dan beberapa isu berkaitan dengan doping termasuk jago badminton nombor 1 negara gagal dalam ujian doping dan kembali semula dari arena badminton apabila hukuman ke atasnya dapat dilaksanakan. Begitu juga baru-baru ini pada minggu lalu apa yang berlaku di Stadium Shah Alam, skuad bola sepak kebangsaan kita Harimau Melaya terpaksa bergelut apakah keputusan yang akan ditentukan oleh jawatankuasa disiplin FIFA apabila kekacauan berlaku di minit-minit terakhir perlawanan pra-kelayakan Piala Dunia dan juga pra-kelayakan Piala Asia, iaitu apabila Malaysia ataupun Harimau Melaya menentang Arab Saudi. Suatu yang amat memalukan. Tetapi apakah justifikasi di sebalik tindakan sebahagian daripada peminat bola sepak negara terhadap prestasi Harimau Melaya sejak sekian lama? Jadi itu tidak boleh kita kesampingkan. Maksudnya ada benda yang tidak betul, ada benda yang perlu kita perbetulkan, dan bagaimana negara Malaysia walaupun populasi sekitar 25 hingga 30 juta, bukan bermakna kita tidak boleh berada di pentas dunia dalam bidang sukan. Jadi bersama saya pada malam ini, negara kita ramai sekali pakar-pakar sukan, sains sukan di institusi pengajian tinggi kita. Jadi bersama saya iaitu Profesor Dr. Syahrudin Abdul Aziz, Ahli Jawatankuasa Kluster Pendidikan dan juga Pembangunan Modal Insan Majlis Profesor Negara. Selamat datang Dr. Syahrudin. Kerana sudi datang ke Sarawak ini. Di tengah iaitu Dr. Muhammad Faisal Haji Hassan, Timbalan Pengarah Pusat Sukan Universiti Melaya. Dr. Faisal kepakaran dalam bidang kejurulatihan. Nanti pakar-pakar ataupun perkara isu berkaitan dengan kejurulatan sukan-sukan negara, saya akan refer pada Dr. Faisal. Dan di hujung sana Profesor Madya Dr. Muhammad Razali Abdullah. Selamat datang Prof. Dr. Muhammad Razali, Ahli Bersekutu Kluster Pendidikan dan juga Pembangunan Modal Insan. Ini akan melihat aspek performance ataupun dari sudut prestasi atlet dan juga sukan-sukan di negara kita. Dan di luar kita ada dua orang lagi tokoh kita, iaitu Profesor Madya Dr. Ahmad Naim Ismail. Apa khabar Dr. Ahmad Naim? Baik, alhamdulillah. Terima kasih kerana hadir walaupun berada di luar kerana set kita tak cukup besar untuk menampung 5 orang. Okey, Timbalan Pengarah Ahli Bersekutu juga Kluster Pendidikan dan juga Pembangunan Modal Insan Majlis Profesor Negara, dan seorang lagi rakan saya dah lama tak jumpa tetapi datang ke Esrawani pada malam ini, Saudara Pekan Ramli, Pengarah Komunikasi Sukan UiTM. Apa khabar Pekan? Khabar baik. Kalau suaranya selalu keluar di Esra Arena, tetapi hari ini kita munculkan, dah lama tak muncul depan TV betul-betul, Saudara Pekan Ramli. Okey, semua sudah bersedia, tapi mungkin saya nak mulakan dengan Prof. Dr. Syahrudin. Apa yang boleh kita orang kata pun bagi orang kata pun gambaran? Misalnya apa yang berlaku di Stadium Shah Alam beberapa hari yang lalu. Apa manifestasi, apa signifikan kepada sukan negara, khususnya sukan bola sepak apabila isu itu berlaku? Okey, terima kasih. Sebenarnya apa yang berlaku di Stadium Shah Alam tempoh hari, saya rasa lebih kepada luahan hati. Kata orang apa, telah sampai ke tahapnya maksimum. Jadi banyak yang kita dengar yang mengatakan bahawa perkara ini telah dirancang dan sebagainya. Perancangan awal dan sebagainya. Tapi semuanya menjurus ke arah pada seolah-olah macam satu dengan izin wake up call ataupun kejutan untuk mengejutkan barangkali mereka yang terlibat daripada tidur yang lena barangkali. Tidur yang lena itu? Tidur yang lena sebenarnya sebab ada beberapa perkara yang perlu dilihat. Kita tidak ke belakang. Ya. Kita cuma tidak meningkat, orang lain dah jauh ke depan. Berlari ke depan. Dah berlari ke depan. Okey, Dr. Faisal. Dari sudut sains sukan, dari sudut prestasi sukan negara, seringkali kita menganggap bahawa apabila insiden-insiden seperti ini berlaku, kita akan melihat
daripada mana muncul pasukan ini, sama ada daripada badan sukan itu sendiri, pengelolaan badan sukan tersebut, pengelolaan liga yang berkaitan dengan sukan tersebut. Jadi macam serba tak kena, tetapi kita tidak pernah mengizinkan keganasan dalam apa bentuk sekalipun itu tidak boleh berlaku, tetapi manifestasinya jelas. Dr. Faisal. Terima kasih saudara pengurusi. Sebenarnya apa yang kita lihat sekarang ni adalah lebih kepada sekelompok penyokong-penyokong yang menimbulkan masalah. Tapi kalau kita lihat tidak ada persatuan sukan di negara kita ataupun di mana-mana yang menggalakkan keganasan dalam sukan dan sebagainya. Dan dia lebih kepada individu dan satu kelompok kecil yang mencemarkan suasana sebagai contoh di Stadium Shah Alam tersebut. Dan ini biasanya timbul disebabkan oleh macam Prof Syarudin cakap tadi, ketidakpuasan hati yang telah terpendam sekian lama. Dan kebetulan pada minit ke-88 mereka mengambil peluang itu. Mereka mengambil peluang tersebut untuk meluahkan perasaan ketidakpuasan hati mereka. Dr. Ahmad Razali, dari sudut katakan prestasi itu jelas kerana mereka menunggu 31 tahun mereka kata. Liga kita tidak ke mana, daripada semi pro kepada liga pro sepenuhnya sampai hari ini kita lihat macam terhoyong-hayang, ke kiri tidak, ke kanan tidak, ke tengah pun tidak, ke atas ke bawah lagi ada. Kalau kita lihat ranking kita mungkin lebih sedikit daripada beberapa buah negara yang dahulunya kita jauh ke depan. Jadi apa yang boleh kita gambarkan, maksudnya apa yang tidak kena dalam pembangunan sukan, misalnya bola sepak yang kita boleh rujuk pada kes di Shah Alam. Okey, saya tertarik dengan menteri minta supaya Malaysia ni menjadikan sukan sebagai budaya. Dan kita kena ingat dalam sukan, dia punya power dalam bidang sukan, dia boleh menyatukan rakyat. Tidak ada tool, mana-mana tool yang orang boleh bayar dengan harga tiket yang mahal secara sukarela untuk datang ke stadium dan sebagainya. Tidak ada paksaan. Jadi ini kita kena ambil iktibar bahawa kuasa sukan yang memang begitu hebat untuk menyatukan rakyat dan sebagainya. Dan berbalik kepada kemerosotan prestasi pasukan Malaysia, dia bukan merosot sebenarnya, kita meningkat sedikit saja tetapi negara lain sudah melonjak. Saya rasa ada yang tidak kena dengan sistem yang diamalkan di negara kita. Sebab satu elemen yang kita gunakan sekarang adalah kita menyediakan hanya satu saluran saja untuk pelajar ataupun pemain itu boleh bermain sampai ke peringkat profesional. Itu selepas dia umur 12 tahun dipilih ke sekolah sukan. Lepas tu di sekolah sukan akan dipilih untuk mewakili negeri dan seterusnya. Tetapi pada zaman 70-an, zaman 60-an masa Malaysia hebat dulu, di setiap buah negeri ada 20 tim, ada 20 kelab dan ada sampai 4 division. Jadi kalau kita tengok pool yang player yang bermain itu adalah terlalu ramai. Besar. Dan satu elemen yang kita hilang di sini adalah elemen kita panggil perkembangan dan kematangan. Biasanya pelajar yang sekolah rendah, dia terpilih disebabkan oleh dia matang lebih cepat. Jadi sebab itu dia terpilih ke sekolah sukan. Tetapi yang matang lebih lambat itu dia akan ketinggalan. Jadi avenue untuk yang matang lebih lambat ni adalah melalui kelab-kelab di kampung-kampung yang boleh ni, dan di situ kita akan dapat membuat pilihan lebih ramai lagi player-player yang akan muncul di kemudian hari. Ini yang saya rasa yang menjadi masalah sekarang yang kita gagal kita hadapi mengembalikan kecemerlangan zaman 60-an 70-an itu. Okey, sedikit Prof. Mahdi, Dr. Mat Naim. Adakah kita kurang talent ataupun bakat-bakat sukan kita di peringkat paling rendah sekolah menuju ke universiti dan seterusnya boleh diserap dalam badan-badan sukan kebangsaan ataupun peringkat negeri lagi? Kita seringkali apabila SUKMA misalnya berebut atlet nak wakil negeri masing-masing, kalau di IPT itu asal daripada semua kutip daripada ataupun di mana yang boleh mereka wakil dan sebagainya. Dr. Naim. Saya rasa kita ramai talent. Dan to be fair to FAM dan juga badan organisasi sukan yang lain ataupun organisasi yang terlibat dalam bola sepak, kita memang sentiasa membuat talent scouting dalam bola sepak. Tetapi kejayaan ni dia multifaktorial. Satu, kita nak tengok dari segi the physical aspect.
the technical aspect, the tactical aspect, the psychological aspect dan juga the social aspect. Aspek ini semua kita kena tengok. Untuk kita menjadi satu pasukan yang kuat, semua ini mesti berada di tahap yang paling tinggi. Contohnya dari segi fizikal. Untuk kita bermain di peringkat antarabangsa, maknanya setiap pemain perlu mempunyai ciri-ciri tahap antarabangsa tu, that world level. Jadi kita perlu menyediakan kita punya talent ni sehingga ke tahap itu. Kalau dah dari segi fizikal pun kita tak mampu untuk menyaingi pemain-pemain di negara luar, then susah untuk kita bertanding di peringkat antarabangsa. Okey, Saudara Pekan memantau sukan negara sejak beberapa dekad yang lalu dan pastinya kita tahu banyak perubahan daripada 80-an, 90-an dan masuk abad ke-21 tahun 2000 hinggalah 2015 ini apabila Pekan diberi tanggungjawab untuk memantau ataupun memberi komentari sukan-sukan di peringkat nasional, di peringkat regional, di peringkat global misalnya. Prestasi atlet kita di dalam membawa bendera negara kita, adakah banyak orang kata pun kombinasi-kombinasi seperti mana Prof katakan tadi, sains sukannya, partnership dengan industrinya, support sistem daripada Persatuan Sukan Kebangsaan dan sebagainya. Banyak ke lonjakan itu berlaku, Saudara Pekan? Terima kasih. Saya merasakan bahawa daripada pengalaman yang saya adalah dalam media, saya melihat kepada perkembangan bola sepak di negara kita. Kita tidak boleh terlalu bangga dengan sejarah lama kita. Sejarah lama tahun 1972, 1980 kita layak ke Sukan Olimpik. Tapi sejak tahun 1974 kita menyertai pusingan kelayakan Piala Dunia, kita tidak pernah pergi terlalu jauh. Kita terkandas di peringkat kumpulan saja. Kemudiannya di peringkat region ataupun di peringkat Asia Tenggara ni, kita hanya beberapa kali saja kita boleh merasa gembira dengan kejayaan kita muncul sebagai orang kata jaguh di peringkat rantau Asia Tenggara. Kali terakhir di Piala Suzuki 2010. Boleh kita katakan itu adalah satu kejohanan bola sepak yang paling gah sekali di peringkat Asia Tenggara. Selain daripada kita menang selepas itu ialah di Sukan C 2011. Selepas itu, pada waktu itu saya recap balik semula, pada waktu itu peminat tidak mempersoalkan, tidak orang kata menjadikan ia satu orang kata satu keruntuhan kepada bola sepak negara. Sebab kita ada lagi, kita masih boleh menang walaupun ada dakwaan 31 tahun kita tidak ada sebarang kemajuan. Itu kalau kita bandingkan dengan pencapaian negara-negara lain. Jadi bagi saya sebenarnya apa pun memang kita nampak bukan Malaysia saja yang merosot. Kalau kita lihat Thailand dulu pernah berada pada ranking yang dalam 40 ataupun 50 dunia. Sekarang pun dah jatuh 121. Dan Malaysia sekarang ini lebih kurang 169 kata tak saya. Tapi Indonesia lebih bagus daripada kita. Walaupun kita satu ketika dulu adalah jaguh di rantau Asia Tenggara. Sekarang kita ni tengah merangkak balik semula, kita nak bangun. Memang nampak sangat ketara lah. Itulah sebabnya berlakulah perkara-perkara yang mungkin seperti yang dikatakan tadi dah sampai orang kata kemuncaknya lah. Apabila peminat menyatakan rasa tidak puas hati dengan cara yang tidak boleh kita terima. Memang tak salah Altras, bagi saya tak salah Altras menyatakan suaranya, tapi apa yang dinyatakan, apa yang dilakukan itu sebenarnya memang tidak boleh kita terima lah. Walaupun dia kata tak ada saluran yang betul, tapi bagi saya kadang-kadang kita tak boleh main shortcut. Tak ada shortcut. Tak ada shortcut. There is no shortcut. Kalau mesti shortcut ada tu, kalau shortcut tu yang akan menyebabkan banyak perkara-perkara yang tidak baik berlaku. Kita terima lagi. Okey, terima kasih Saudara Pekan Ramli. Kita akan berhenti rehat yang pertama. Selepas ini kita akan lihat, kita dah dengar semua ataupun isu-isu yang berlega. Selepas ini kita nak tahu apa perkara yang perlu kita beri tumpuan untuk melihat pembangunan sukan negara berada di landasan yang betul. Kita rehat yang pertama, jumpa lagi selepas ini. Kembali dalam perbincangan kami, Dialog Pemikir Negara, salah satu program strategik Esrawani dan juga Majlis Profesor Negara, dan kita bercerita tentang pembangunan sukan negara. Jadi Prof. Dr. Syahrudin, kalau kita ingin ke depan sebagai sebuah negara bersukan, dan bulan depan kita akan ada Hari Sukan Negara. Banyak inisiatif baru yang diperkenalkan oleh YB Khairi Jamaluddin apabila beliau memegang portfolio sukan. Tetapi kita bukan hanya nak lihat dari sudut seremonial, tetapi konten, substance yang kita ingin offer kepada masyarakat dan juga negara. Kalau kita ada blueprint 10 tahun dari akan datang,
apa yang sebenarnya Dr. Syahrudin ingin lihat daripada blueprint itu? Kalau kita lihat sebelum-sebelum ini, kita pun ada blueprint kita, tetapi bagaimana pelaksanaannya dan juga perkara-perkara yang perlu diberi perhatian sebagai pakar sains sukan di dalam negara kita, Dr. Syahrudin. Terima kasih, Musi. Berbalik kalau kita katakan ada blueprint, maknanya 10 tahun dari sekarang apa yang ingin saya lihat sebenarnya sebagai orang yang melibatkan diri dalam bidang sains sukan, sebenarnya saya ingin melihat sukan itu menjadi satu budaya. Satu ketika dulu, betul sahabat saya tadi bagi tahu kata kita tak perlu bernostalgia balik, patah balik belakang. Tapi saya suka juga mengingatkan untuk melihat balik ke belakang. Satu ketika dulu balai raya, gelanggang takraw, gelanggang badminton penuh. Padang penuh dengan orang dan sebagainya. Sekarang ni penuh juga, tapi penuh dengan lembu dan kambing. Kalau kita lihat najis lembu, najis kambing, nak membaja apa di situ kita kata kan. Jadi mengapa keadaan ini berlaku? Itu yang kita kena lihat balik. Dan dalam masa yang sama juga sahabat saya tadi juga ada bagi tahu bahawa sukan merupakan satu alat penyatuan. Menyatu padukan rakyat dan sebagainya. Dan memang kalau kita tengok pasukan sukan kita satu ketika dulu memang semua ras ada di situ. Semua cukup. Betul. Stadium penuh, kita berpeluk menyambut kegembiraan mereka berjaya dan sebagainya itu. Jadi sebenarnya roh itu perlu dikembalikan semula. Sebab sekarang ni masyarakat kita, kalau kita ambil pada peringkat mikro sahaja pun, dalam konteks keluarga pun, ada satu ketika tu saya pergi ada tugasan di luar, duduk di sarapan pagi di salah sebuah hotel di sebelah utara. Meja besar, ada digabungkan dua, bermaknanya ada 3 generasi saya lihat di situ. Datuk, ayah dan cucu-cucunya, tapi masing-masing dengan handphone, smartphone dan sebagainya. Jadi pada saya ini satu budaya yang kita tak boleh nak tolak. Tapi dalam masa yang sama budaya ini juga menjadi salah satu sebab pada saya yang menghalangkan kehidupan yang aktif itu tadi. Kita aktif ya, tapi aktifnya di jari. Jadi kita tidak langsung aktif dari segi fizikal dan sebagainya. Dan pada saya itulah keutamaan yang perlu kita beri supaya dalam masa 10 tahun dari sekarang, apabila semua mengambil kira kehidupan aktif itu, boleh terima keadaan yang aktif itu, maka saya rasa secara tak langsung kita dapat bergerak untuk melahirkan, kita katakan, bakal-bakal atlet yang boleh ke depan. Dr. Faisal, bagaimana kita nak merakyatkan sukan ini? Kalau kita lihat tokoh-tokoh ataupun atlet sukan yang berada di pesada yang paling tertinggi pada ketika ini, kita lihat mereka datang daripada keluarga mereka sendiri. Ibu bapa yang benar-benar memberi tumpuan, yang ada latar belakang sukan. Kita tengok Nicole and David, Datuk ataupun keluarga Haji Siddiq, beberapa lagi tokoh-tokoh dalam bidang sukan-sukan yang lain. Misalnya, mereka kebanyakan datang daripada ataupun sistem itu, sistem kekeluargaan itu. Tetapi bagaimana kita nak merakyatkan juga lebih ramai keluarga-keluarga kita. Kalau ada sebuah keluarga, kalau saya ada anak 2-3 orang, saya akan melihat kekuatan anak-anak saya ini, mereka nak menjurus misalnya bola sepak. Bagaimana support sistem kepada keluarga seperti ini untuk membawa talent mereka keluar semaksimum mungkin dan mampu berada di puncak prestasi mereka dengan segala apa yang kita kata ada hari ini. Sistem persatuan sukannya, sukan sekolahnya, akademiknya. Hari ini kalau sukan hebat, akademik pun kena hebat juga. Susah juga budak-budak kita kan. Tertinggal banyak perkara dalam kelas dan sebagainya. Macam mana kita nak menukar kata pun paradigma dan persepsi sebegini? Okay, terima kasih Fungsi. Pada saya perkara yang paling penting adalah pembudayaan sukan itu kepada keseluruhan rakyat Malaysia. Dan ia perlu bermula daripada peringkat akar umbi. So peringkat akar umbi ini perlu bermula di peringkat mungkin tadika dan juga sekolah rendah. So sekiranya kita dapat membangunkan aktiviti-aktiviti fizikal dan juga elemen-elemen sukan di peringkat yang lebih awal di peringkat akar umbi ini, saya yakin pembangunan dan perkembangan sukan dan pembudayaan sukan di kalangan ibu bapa, di kalangan kanak-kanak akan berkembang secara meluas. Cuma sekarang masalah yang timbul sekarang adalah kebanyakan sekolah daripada peringkat sekolah rendah sekalipun dan tadika sekalipun, dia menjadikan akademik tu sebagai satu examination oriented. Jadi dengan itu menyebabkan kepentingan ataupun memfokuskan aktiviti fizikal dan sukan itu menjadi minor. So perkembangan itu agak tidak seimbang.
macam yang pengurusi sebut tadi, ada beberapa keluarga yang melahirkan jago-jago sukan negara memang tidak dinafikan. Kalau kita lihat macam keluarga Datuk Haji Siddiq, Allahyarham Datuk Haji Siddiq, pembangunan anak-anak beliau dalam sukan badminton tu memang bermula daripada sekolah rendah lagi. Balik daripada sekolah, dia dah kena pukul raket dah. Yes, pegang raket dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok macam tadi perbincangan kita di luar siaran tadi berkenaan dengan budaya elektronik, smartphone dan sebagainya. So kanak-kanak yang balik daripada sekolah, mereka akan ke arah gadget-gadget dan sebagainya. So it's again, kita perlu membudayakan sukan ni di peringkat sekolah rendah, dan daripada situlah baru kita boleh tackle ibu bapa. Sebab apa yang paling penting sekarang, salah satu obstacle kepada pengembangan sukan ni adalah daripada ibu bapa juga. Disebabkan mereka tidak ada keyakinan dengan perkembangan sukan untuk masa depan anak-anak mereka, so menyebabkan mereka juga menjadikan sukan itu sebagai satu penghalang seolah-olah. Kalau Dr. Razali, kalau kita ada blueprint 2015 hingga 2025, berapa sukan teras diberi tumpuan, 19 buah sukan diberi tumpuan, termasuk badminton, angkat berat, memanah dan sebagainya. Kita pun sudah lihat juga sebelum ini apabila kita menganjurkan sukan Commonwealth di Kuala Lumpur. Tetapi selepas Commonwealth itu macam kita ada noktah pula, kita ada stop, full stop. Lepas tu kita ada loophole, kita ada ruang kosong hinggalah baru kita nak ke sukan C semula, barulah kita nak lihat sukan Asia semula, dah mula kita ada rasa kekurangan di situ. Tapi sedangkan apabila kita nak menuju ke Commonwealth 1998, blueprintnya begitu cantik dan akhirnya kita berada di peak ataupun prestasi. Walaupun apa pun orang kata, kita berlaku di Kuala Lumpur, kita menganjurkan hanya peringkat sukan Commonwealth, tetapi nak tanda kita perlu beriktiraf itu sukan peringkat global antara yang tertinggi di dunia. Jadi mengapa tidak kita perlu ada sasaran-sasaran tertentu apabila kita merancangkan blueprint 10 tahun, kalau 10 tahun akan datang ini kita akan ada 3 Olimpik. Kan 2016, 2020, 2024. Takkan satu Olimpik pun kita tak ada satu pingat emas yang boleh kita sasarkan dalam mana-mana sukan yang kita beri tumpuan. Dr. Razali. Ya, pada Commonwealth di Kuala Lumpur tidak ada orang boleh percaya bahawa Malaysia boleh menjadi cemerlang dalam sukan terjun. Ya. Tetapi sekarang ni Malaysia sudah jauh ke depan. Betul. Bermakna sekiranya kita punya program yang baik, dengan infra yang baik, dengan support servis yang baik, kita sebenarnya boleh berjaya. Itu hasil. Hasil telah terbukti melalui sukan terjun. Dan kita sudah sampai ke peringkat Olimpik. Walaupun kita agak ke belakang menyertai sukan ini, tetapi kita berjaya. Jadi pada saya, di Malaysia, kegiatan sukan kita nampak dia macam terpisah. Dia terpisah. Sebab sukan zaman sekarang ni, kalau sukan berprestasi tinggi, kita tidak boleh lari daripada sains dan teknologi. Dan oleh kerana kita menghadapi kekangan keuangan dan sebagainya, sebenarnya kita kena sinergize semua sumber yang ada. Kita ada saintis sukan yang berada kat industri, peralatan yang peralatan makmal yang mahal ada dekat industri. Betul. Dan yang mana persatuan tak mampu nak beli benda ni. Betul. Tapi kalau persatuan membuka ruang kepada kolaborasi yang baik, saya rasa benda ni kita boleh menyemarakkan lagi mutu sukan negara. Ini telah dibuktikan oleh bila Great Britain dia memberi fokus kepada Chris Hoy. Berapa banyak duit yang dilabur kepada Chris Hoy sebab sukan berbasikal memerlukan teknologi yang amat tinggi ke depan, advance teknologi. Sebab dia dari segi engineering saja pun alat itu saja sudah memberi 20% kepada prestasi sebenar. Jadi kalau kita tidak melibatkan saintis dalam kegiatan sukan, maka kita akan kita tidak menggunakan sumber-sumber yang ada. Dan kami kalau nak boleh kongsi, kami ada ramai student-student yang boleh membantu persatuan-persatuan sukan untuk membuat kajian, yang mana ini akan dari segi kos keuangan kita dapat kurangkan. Ya, betul. Dan saya rasa persatuan tak mampu nak buat kajian-kajian yang bersifat saintifik. Jadi ruang keterbukaan tu perlu
dibuka seluas-luasnya kepada Okey. Prof, kita rehat. Yang kedua selepas ini saya nak tanya Dr. Naim dan juga saudara Pekan Ramli, bagaimana kita memanfaatkan sains sukan dan juga kepakaran teknologi dalam pembangunan sukan negara. Kalau saya ke ISN hari itu, dalam sebelum puasa hari itu, saya lihat banyak sekali alat-alat yang begitu canggih. Tetapi apabila kita bertanya dengan pakar-pakar, mereka katakan ini terhad sangat. Beberapa hanya jenis sukan yang mampu menggunakan alat-alat sebegini. Kita pun tak mampu untuk menghantar kepada semua atlet. Dan kalau setiap sukan yang berada di peringkat, orang kata pun bertanding peringkat regional misalnya ataupun Asia misalnya, mereka masih tidak ada fisioterapinya, masih tak ada kata pun dietitian masing-masing lah, mereka tak ada psikologisnya untuk mengiring pasukan tersebut, sedangkan dunia luar, pasukan lain semua lengkap dengan bantuan-bantuan saintifik ini untuk semua atlet mereka yang bertanding. Bagaimana kita nak melihat itu berlaku di negara kita? Kita lihat seterusnya, jumpa lagi selepas ini. Okey, Prof. Kita dah mula dalam pembangunan sukan negara. Mungkin Prof. Madya Dr. Ahmad Naim, kalau saya angkat situasi realiti sukan di negara kita yang bertanding di Sukan C misalnya, ataupun kejohanan-kejohanan peringkat regional ataupun peringkat antara misalnya, mereka masih kata pun tidak didedahkan dengan semua faktor-faktor penyumbang mereka berada di prestasi yang tertinggi. Tak payahlah nak cerita benda-benda yang besarlah. Dietitiannya, fisioterapinya, psikologisnya dan perkara-perkara yang perlu. Sedangkan kalau negara-negara lain yang berada di podium itu, perkara-perkara ini cukup asas dan mereka sampai ke tahap one to one. Setiap atlet itu kalau boleh ada pendukung-pendukung ini. Bukan untuk mereka datang untuk saja-saja untuk berada di luar negara ataupun bersama-sama dengan skuad tersebut. Tetapi inilah keperluan sukan moden hari ini, Dr. Naim. Betul. Saya rasa aspek sains sukan ni, kepentingan aspek sains sukan adalah memang semua orang dah memang faham dah. Tinggal lagi implementasi dia. Kita ada Institut Sukan Negara. Institut Sukan Negara ni banyak juga kekangan. Contohnya dari segi bajet. Dan banyak sukan yang dia perlu tumpukan. So program podium ni membenarkan ISN untuk menumpukan kepada yang akan mendapat pingat saja menyumbang pingat saja di peringkat Olimpik. Tapi itu tak cukup. Kita ada banyak lagi persatuan-persatuan ahli sukan yang perlu. So salah satu cara dia ialah bekerjasama dengan saintis di universiti. Masalah ahli akademik ni, dia hanya kadang-kadang dia perlu membuat kajian penyelidikan. Dan penyelidikan itu tak ke mana. Betul. So kita kena bekerjasama dengan ASN supaya sama-sama boleh membuat kajian dan sama-sama mendapat manfaat. Sebenarnya bukan tidak ada kolaborasi begini, tetapi tidak banyak. Kita perlu ada the political will untuk semua bekerjasama. Mungkin dengan Yang Berhormat Menteri Yang Berhormat Khairi ini mungkin boleh trigger that to collaborate. Sebenarnya sukan ni memang kita boleh enbosskan dia. Kita boleh gunakan Blue Ocean Strategy. Contohnya di Kementerian Kesihatan, sukan adalah untuk kesihatan. Betul. Di Kementerian Perpaduan, sukan untuk perpaduan. Sukan untuk semua. Sukan untuk kesihatan dan banyak lagi lah yang kita gunakan sukan sebagai platform. Kementerian Perumahan dan Kesejahteraan Bandar misalnya, mereka ada facilities ya. Ada facilities. Ya, so betul. kita boleh guna kalau kita boleh gunakan enboss untuk menjayakan lagi aktiviti sukan di seluruh negara. Ya, tetapi perlu kerjasama dan perlu the political will untuk semua bekerjasama. Saudara Pekan, sukar ke Badan Sukan Kebangsaan ini buka pintu untuk bawa rakan-rakan kita, saintis kita bersama dalam memajukan sukan mereka? Saya dengar sukar sangat mereka nak membuka pintu dan prestasi berada di takut sebelum ini ataupun di status quo sifatnya. Saya setuju tu sebab itulah isu besar negara kita dalam bidang sukan ni.
ego tu mesti diturunkan lah. Kadang-kadang di dalam persatuan sukan ni mereka merasakan mereka lebih berpengalaman, mereka yang terbabit dalam bidang tu secara langsung, dan orang-orang ataupun pakar-pakar akademik yang ada di universiti dalam bidang sains sukan ini masih mungkin dia kata mungkin teorinya saja bagus tetapi dari segi praktikalnya tidak bagus. Tetapi itulah masalahnya apabila kita harus ada pegawai-pegawai yang mewakili persatuan-persatuan sukan ni, mereka yang bersedia. Keikhlasan itu penting. Keikhlasan untuk sama-sama membantu memajukan sukan negara kita. Jangan ego walaupun dia sebenarnya dah 20-30 tahun dalam bidang itu. Jadi tapi sebenarnya persatuan dia tak maju pun. Etiknya tidak maju pun. Jadi dia harus menerima hakikat bahawa kita perlu emboss. Seperti Dr. Naim kata, kita perlu emboss, kita perlu bersatu padu. Kita perlu menggabungkan kepakaran yang ada dalam negara kita ni. Kalau tidak pun kita mengimport kepakaran daripada luar. Jadi itu yang paling penting untuk kita sama-sama maju, bukan kita terikat dengan ego masing-masing lah. Okey, Dr. Syahrudin, kalau kita melihat isu tersebut, pastinya universiti berlapang dada, dan Universiti Putra Malaysia, Universiti Teknologi Mara misalnya, Universiti Malaya misalnya, saya rasa mereka berada dalam prestasi yang tertinggi sains sukan di negara kita. Dan apabila kita melihat kajian-kajiannya, pelbagai kajian diberikan, mengapa tidak kita memberi satu lonjakan baru? Misalnya antara bidang tumpuan dalam blueprint sukan negara ini adalah peak performance ataupun grassroots level. Kalau dulu Dr. Syahrudin kata di peringkat daerah kita meriah, kalau bola sepak hujung minggu tu dari Jumaat sampai Ahad tu memang setiap minggu ada perlawanan bola, tapi hari ini dah tak ada. Kita hanya menumpukan peringkat kebangsaan, Liga Malaysia, Liga Perdana dan sebagainya, menunggu kat televisyen saja. Itu pun kita pun tak melihat kemajuan yang begitu-begitu ketara. Jadi bagaimana sains sukan di universiti sini dapat kata pun berkolaborasi, berasosiasi dengan persatuan sukan misalnya, Majlis Sukan Negeri misalnya, Majlis Sukan Negara misalnya. Benda itu boleh berlaku di peringkat yang paling bawah sekali, Dr. Syahrudin. Sebenarnya saya rasa kami di universiti tak ada masalah. Cuma soalnya kalau pegang pada kata sahabat saya tadi, saudara Pekan tadi, daripada pihak sebelah sana. Bukan kata sekarang ni kita nak menuding jari kata orang ni dan sebagainya. Tidak. Sekarang ni kita nak cari situasi menang-menang sebenarnya, titik pertemuan yang sesuai. Tapi berdasarkan apa yang saya lihat sejak saya balik dulu 1998, kurun yang lepas. Kalau boleh katakan kurun yang lepas, kurun tu lama. 17 tahun dah saya lihat amat sedikit ataupun amat kurang persatuan yang datang berjumpa dengan kami. Sayang. Dan bila kami juga ke depan untuk approach, untuk mendapatkan, kita katakan menghulurkan kerjasama dan sebagainya, seolah-olah kami ditolak begitu. Ditepikan. Kerana kami ni hanya hebatnya berteori barangkali. Kononnya. Sedangkan sebenarnya mungkin teori yang kami belajar itu boleh diaplikasikan dengan cara yang begini. Jadi seolah-olah saya melihat tokoh-tokoh tertentu dalam persatuan-persatuan sukan seolah-olah seperti rasa tercabar. Saya tak tahu atas sebab apa dan sebagainya lah. Jadi kadang-kadang mungkin ada kesilapan kami juga di pihak akademik yang agaknya saya rasa, mungkin saya bercakap bagi pihak saya jugalah, yang kadang-kadang kita katakan dilihat terlalu tinggi agaknya. Tetapi kita memberikan ruang, membuka ruangan untuk mereka. Sebab saya sendiri pernah 2-3 kali berkolaborasi sebenarnya diminta membantu untuk pasukan negeri, terutama negeri Perak dulu. Dan saya rasa masa Sukma di Sabah 2002 dan juga Sukma di Seremban sebab itu 2004 pada waktu itu, penglibatan saya dengan pasukan dengan skuad ataupun kontingen negeri Perak nampak membuahkan hasil. Itu pun pada saya kerana pengarah pada waktu itu berfikiran terbuka. Tetapi kemudian hubungan itu seolah-olah terhenti. Setakat itu saja. Setakat itu saja. 2004. Jadi saya rasa di negeri yang lain juga menghadapi masalah yang sama, kawan-kawan saya juga menghadapi masalah yang sama. Kami inginkan subjek. Cantiknya kalau dapat subjek yang elit daripada atlet depan mata kita, cukup cantik. Tapi sebenarnya apabila kehadiran kami ke situ seolah-olah menyebabkan orang tertentu rasa tercabar dan sebagainya. Jadi kami sendiri pun tidak tahu apa-apa. Jadi inilah saya rasa kalau boleh duduk dilihat, dibuka. Dan kalau ikut kata saudara Dr. Naim tadi, dengan political will yang ada, barangkali agaknya kita di Malaysia ni perlu diarah
agaknya Mengapa saya tidak? rasa. Ya. Kalau itu yang boleh dibuatkan, dilakukan, why not? Silakan Doktor Zali. Simple yang pernah kami berkolaborasi, dia cukup mudah. Macam bola sepak. Sudah memang ternanti-nanti untuk pergi stadium. Tapi dia pergi stadium, dia membuat sedikit analisis. Okey, selepas analisis itu kita bagi kepada persatuan. Dan dengan cara itu saya boleh berjaya menghasilkan seorang pelajar postgraduate. Tanpa persatuan mengeluarkan 1 sen pun. Dan pelajar seronok dapat tengok bola dengan percuma. Itu saja benda yang paling simple, mudah, paling mudah. Yang pun kolaborasi yang kita boleh lakukan. Okey, Prof, kita lihat yang seterusnya. Kita akan lihat bagaimana pembangunan sukan ini melata sifatnya, bukan hanya berpusat. Kita selalu melihat yang mewakili negara ni semua keluaran produk SSBJ. Tetapi mengapa tidak hari ini kita berada di mana-mana saja. Kalau ada di Kelantan lah. Kalau ada yang hebat berlari itu di Sarawak lah. Mungkin kalau hoki itu di Perak, mungkin ramai dari kalangan pemain hoki kita memang di Perak. Kerana mereka ada sistem environment yang hebat tentang melahirkan pemain-pemain hoki kita. Kalau memanah itu di Pulau Pinang, di Pulau Pinang lah. Mengapa kita tidak ataupun mengagihkan kekuatan-kekuatan atlet kita di peringkat-peringkat yang paling ataupun berada di dalam sekitaran asal mereka. Kita lihat yang seterusnya, jumpa lagi selepas ini. Kembali dalam program kami Dialog Pemikiran Negara, Pembangunan Sukan Negara. Sukan ni dekat sangat, Prof, dengan negara kita dan juga masyarakat kita. Kita kadang bergaduh kerana sukan. Kita sensitif kerana sukan. Menunjukkan bahawa semua orang ada share-nya, ada ataupun saham dalam sukan. Kerana dia menjadi alat penyatuan, dia mengurangkan tekanan kerja kita. Ramai orang hari ini sakit jantung lah, diabetes dan sebagainya kerana stres kerja. Sistem hidup kita, lifestyle kita tidak sihat. Mungkin Dr. Hassan misalnya, Dr. Faisal misalnya. Mengapa kita perlu melihat sukan ini dipecahkan ataupun kembali semula ke grassroots? Kita bola sepak menghadapi masalah yang paling besar. Sukan-sukan lain seperti hoki pun begitu juga. Sukan-sukan yang berpasukan memang begitu juga. Apatah lagi sukan-sukan yang spesifik, misalnya memanah, angkat berat dan sebagainya. Jadi mengapa kita perlu nurture budak-budak ini, atlet kita atau bakat-bakat ini daripada peringkat yang paling bawah sekali sehinggalah mereka boleh melonjak ke peringkat kebangsaan ataupun peringkat regional sifatnya. Dr. Faisal. Terima kasih, Musi. Kalau kita tengok penubuhan Majlis Sukan Negara pada tahun 1972 lebih kurang dengan mensasarkan sukan untuk semua, kemudian mereka memaskinikan Majlis Sukan Negara pada tahun 1981 lebih kepada sukan yang elit. Ya. Okey, kalau kita lihat di situ, perkembangan di situ makna fokus Majlis Sukan Negara berpindah kepada elit. Tetapi kadang-kadang kita perlu juga mengambil kira di peringkat akaumbi tadi, di mana Kementerian Pendidikan, Kementerian Pelajaran memainkan peranan yang sangat besar. Betul, hebat sangat sekali. besar. Ya. Dengan adanya Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Daerah, Majlis Sukan Sekolah Usaha Negeri dan seterusnya kepada Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia. So, kalau kita tengok daripada acuan yang dibina sebelum ni, kita lihat ramai pool of athletes yang dihasilkan daripada program yang dijalankan oleh kementerian melalui sekolah-sekolah. Tetapi sejak kebelakangan ini memang sangat baik idea penubuhan sekolah-sekolah sukan yang terdapat di negara kita ni. Tetapi kita juga perlu melihat implikasi daripada penubuhan sekolah sukan tersebut. Adakah dia memberi kesan kepada peluang pelajar-pelajar yang lebih besar untuk menonjolkan bakat-bakat mereka. So, segelintir saja pelajar yang dipilih untuk masuk ke sekolah sukan, manakala sebahagian besar yang lain tinggal di sekolah-sekolah sendiri, asal mereka. Dan ada di antara mereka yang mempunyai talent dalam sukan yang mungkin lebih baik daripada yang telah terpilih. So, daripada situ kalau kita lihat, peranan kementerian di sini adalah memperkasakan majlis sukan di peringkat sekolah-sekolah tadi untuk mencongkel
dengan lebih ramai bakat-bakat pelajar tersebut yang mana boleh menjadi feeder kepada pasukan-pasukan kebangsaan dan juga mungkin pasukan-pasukan yang lebih senior, peringkat umur yang lebih senior, juniors dan juga peringkat senior. Jadi saya lihat di situ ada dua kementerian yang memainkan peranan yang besar selain daripada KBS, iaitu Kementerian Pendidikan. Dr. Razali, kalau kita nak lihat dari sudut membawa atlet ini, maksudnya acuan itu daripada peringkat yang paling rendah hinggalah mereka mampu jadi atlet kebangsaan, mampu berada di podium, ia merupakan satu journey, kan? Kita tidak boleh kata pun mengambil mudah. Ini prosesnya. Kita lihat atlet bertaraf dunia semua, macam Prof katakan tadi, Chris Roy, memang mereka ada template-nya. Begitu juga pemain bola sepak dunia seperti David Beckham, Wayne Rooney, semuanya acuan yang begitu sistematik sampai akhirnya mereka berada di kemuncaknya. Mengapa tidak kita, saya rasa kita pun dah ada dengan Datuk Lee Chong Wei-nya, Pandalila Renongnya, dalam sukan terjun dan sebagainya, kita lihat acuan-acuan yang ada. Tetapi mengapa persatuan-persatuan yang lain atau sukan-sukan lain juga perlu juga melihat orang kata pun sistem-sistem sebegini untuk menimbulkan orang kata pun talent ini berada dalam sistemnya dan akhirnya berada di podium yang kita inginkan. Razali. Itu yang satu soalan yang sangat mencabar lah, yang sangat menarik dibincangkan. Ini yang saya kata bahawa kita kena sinergise sumber yang ada. Macam umpamanya kita katakan arwah Mokhtar Dahri, ya. Kita tak ada profil arwah Mokhtar Dahri. Kita tak ada data dia sehingga pun. hari ini tak ada. Sehingga hari ini. Betul. Nah, jadi saya rasa ini yang boleh dibantu oleh saintis-saintis yang ada dekat universiti untuk membantu persatuan membina database dan sebagainya. Jadi dengan ada database yang lengkap, maka kita boleh buat tracer study dan sebagainya. Dan sekiranya peluang ini dibuka kepada badan-badan yang lain, sebab macam Dr. Naim katakan tadi bahawa dalam bidang sukan ni support service memainkan peranan yang amat besar. Sebab dengan ada support service yang sistematik dari segi pemakanannya, dari segi psikologisnya, dari segi trainernya dan sebagainya, maka perjalanan atlet itu akan menjadi lebih mudah. Dan saya rasa buat masa sekarang, dengan sistem yang ada sekarang ni, persatuan tak mampu buat benda-benda macam ni kerana dia mempunyai sumber yang amat terhad. Jadi sebab itu dia kena gembling semua sumber yang ada dan berkolaborasilah dengan mana-mana pihak. Dr. Naim, kalau dahulu 70-an, 80-an Arwahayarham Mokhtar Dahri misalnya, kalau diberi peluang didedahkan di peringkat bola sepak tertinggi di Eropah misalnya. Kerana kalau kita lihat rakan mereka ketika itu dari Korea Selatan, dari Jepun, sudah pun berada di Bundesliga ataupun liga-liga utama di Eropah. Dan akhirnya kita lihat apa yang berlaku di Korea hari ini, Jepun hari ini, dan Malaysia pula ataupun setakat apa yang kita selalu imbau, seperti mana saudara Pekan Ramli katakan, kelayakan ke Moskow ketika orang kata Piala Dunia, tak ke mana. Mungkin kalau ikon-ikon ini berada di satu sistem yang begitu kompetitif, termaju dan juga mampu menjadi kata pun pendorong kepada sistem sukan di dalam negara kita, di domestik kita, mungkin itu kita akan melihat hasil sebaliknya, Dr. Naim? Ya, ada betulnya itu. Sebab untuk kita maju, kita perlu berada di dalam keadaan, dalam suasana yang tahap begitu. Contohnya, seperti yang katakan tadi, orang Korea pergi ke Bundesliga. So, dia orang dah tak ada masalah bermain di peringkat Bundesliga tu. So, kalaulah Mokhtar Dahri diberi peluang untuk bermain di Bundesliga, dan dia akan menarik lebih ramai lagi bermain di tahap itu. Ya. So, bola sepak ni sebenarnya apa-apa sukan pun dia bergantung kepada tahap mana kita berada. Contohnya, kita perlu have the experience playing at that level. Kalau tidak, kita tak tahu. Kita tak boleh nak bersaing dengan orang lain jika kita tidak pernah bermain at that level. Jepun, Korea sekarang ramai di antara pemainnya dalam liga-liga di Eropah. Kita tak, ketinggalan jauh. Kita tak ada pun yang ramai yang bermain di luar. Yeah. Yang pergi ke Jepun itu saya rasa bermain dia orang hanya attach to Division 3 saja. So level Division 3 di Jepun. Balik ke Malaysia dan dia orang ni bermain di liga
Perdana. Ya. Dan juga bermain untuk negara. So levelnya hanya level Division 3 di Jepun. Ya. Itu maksud saya, maknanya jika Mutadari diberi peluang dan ramai lagi yang mengikutnya, mungkin kita boleh berada sama taraf dengan Jepun dan Korea juga. Okey, selepas ini saya nak tanya soal Pekan Ramli. Dalam core ataupun tumpuan blueprint sukan negara kita menumpu juga dari sudut research dan juga development dan juga pembangunan sukan termaju dalam facilities dan juga education dan juga certification ataupun persejilan. Kita tidak boleh katakan menolak perkara ini. Inilah sukan moden dan inilah sains sukan seperti mana yang diungkapkan oleh Prof tadi. Kita rehat seterusnya, jumpa lagi selepas ini. Saiz lebih besar. Dan impak pada prestasi dia. Okey. Kembali dalam program kami, Dialog Pemikiran Negara, kita berada blok terakhir, ada 8 minit lebih kurang. Prof, topik ini menarik. Tapi dah makin hangat di hujung-hujung ni. Mungkin saudara Pekan Ramli berada di universiti, berada di dalam bidang komunikasi dan media sebelum ini, pastinya peluang itu mungkin memberi ruang kepada Pekan melihat prestasi sukan negara. Tetapi nak tanda apabila fokus diberikan oleh Majlis Sukan Negara terhadap pembangunan sukan, tidak boleh kesampingkan terhadap sains sukan, sukan termaju dalam bidang doping. Kita kena tahu, maksudnya atlet hari ini, coach hari ini atau badan sukan hari ini tidak perlu berlapang dada ataupun rasa ego. Mereka tidak perlu ada ilmu-ilmu tentang sains sukan hari ini. Kerana itulah dunia sukan moden hari ini, Pekan Ramli. Ya, dan kita dah bercakap lama tentang sains sukan. Walaupun saya dalam bidang media komunikasi sukan ni, tetapi bidang sains sukan ni memang telah pun diaplikasikan oleh banyak negara hingga mereka berjaya melahirkan atlet-atlet yang memenangi peringkat emas di peringkat sukan Olimpik. Jadi di Malaysia ni, saya rasa kita kena, orang kata kita kena ubah culture kita dalam sukan. Kita kena pergi kepada high performance culture. Ya. Budaya prestasi tinggi dalam sukan ni bukan semata-mata kita bermain ataupun menyertai ataupun membabitkan diri dalam sukan itu semata-mata untuk suka-suka saja ataupun untuk keseronokan. Ya. Kita harus pergi lebih jauh. Kalau nak jadi bintang ataupun nak jadi pemain yang hebat di dunia, memenangi peringkat emas di sukan Olimpik, tidak boleh kita bermula. Kadang-kadang di Malaysia ni banyak yang bermula dah lewat, umur dah lewat. Ya. Nak produce juara, umur 17-18 baru nak start. Tapi kalau kita lihat kepada China, kita tengok bagaimana mereka menguasai sukan Olimpik sekarang ini. Begitu banyak sekali yang menyumbang pingat di sukan Olimpik, pingat emas, bukannya atlet yang umur 20 ke atas. Kebanyakannya yang umur belasan tahun dalam acara terjun, renang dan sebagainya. Dan juga kita lihat juga dari aspek sains sukan di peringkat universiti ini, umpama kalau kita tengok kepada Universiti Beijing University kan, di Beijing, Universiti Sukan di Beijing, dia mempunyai begitu ramai atlet yang telah menyumbang peringkat emas ketika China memenangi sukan Olimpik di Beijing. Kita ni ada ramai atlet-atlet ahli sukan di peringkat universiti, tapi prestasinya ataupun mereka bangga kerana mereka menyumbang kepada universiti. Bila pergi ke peringkat yang lebih tinggi, mereka agak ketinggalan lah. Kita tak boleh bangga di peringkat Asia Tenggara saja. Betul. Sepatutnya. Kerana kita memang antara negara yang, kalau nak banding dengan Singapura di peringkat sukan C pun, kita pun hampir-hampir dengan Singapura. Kita pun susah nak menang dengan Singapura sebelum ni kan. Jadi kita hendak atlet kita ni supaya bukannya program podium yang ada tu nak melahirkan satu pingat emas untuk sukan Olimpik akan datang. Tetapi kita masih ada stigma kepada sukan badminton, masih lagi sukan badminton yang kita harapkan. Sambil berdoa mungkin squash cepat disenaraikan dalam sukan Olimpik. Tapi saya rasa itu adalah satu orang kata persepsi yang sangatlah tidak profesional. Sebab kita tidak boleh bergantung kepada Lee Chong Wei selama-lamanya. Dan kita tidak boleh bergantung kepada ikon kita, Datuk Niko David. Dua je ikon sukan dekat Malaysia. Orang bercakap tentang Lee Chong Wei, orang bercakap tentang Nicole and David. Yang lain-lain mana? Okey, Dr. Razali. Tadi Dr. Razali kata sampai ke tahap hari ini orang melihat bagaimana kita makan. Kalau Usain Bolt tu, pembangunan muscles dia, otot-otot itu dikira
oleh dietitiannya, apa makanannya, waktu tidurnya, bila berlatihnya, selepas kejohanan utama, bila waktu rehatnya, dan tumpuan kejohanan seterusnya. Tak boleh ambil semua kejohanan. Hari ini juga kasut juga jenis kualiti rubber ataupun getah yang digunakan dalam kasut yang dipakai. Kalau pemain atlet renang itu, pakaian yang renang itu yang mampu melonjakkan mereka berada di dalam air, semuanya diambil kira. Adakah itu kita sudah berada dalam situasi begitu? Mungkin sedikit lah. Dah bermula lah. Kita dah mula, tapi disebabkan oleh mungkin kekangan bajet kos dan sebagainya. Umpamanya sebagai contoh untuk mempercepatkan proses pemulihan. Ya. Macam rehabilitasi. Liga M, player akan bermain sepanjang masa. Musim, ya. Mungkin 2 hari rehat, bermain lagi. Jadi proses untuk mempercepatkan recovery itu adalah sangat penting. Jadi untuk mempercepatkan ada sistemnya. Ada alat dia. Ada teknologi dia. Dan benda teknologi ni kita kena ada. Kalau kita tak ada teknologi ni, maka kita akan, dan sudah berlaku di negara lain. Kita akan ketinggalan. Jadi sebab itu sukan sekarang ni tidak boleh lari daripada teknologi. Umpamanya menggunakan app, menggunakan tab adalah merupakan satu kemestian untuk menghantar maklumat kepada jurulatih dan sebagainya semasa pertandingan dan sebagainya. Real time. Yang mesti dilakukan oleh jurulatih pemain dan sebagainya. Jadi budaya ini kita kena. Tadi Dr. Razali katakan ada pengkaji kita, student kita melakukan kajian tentang kasut tadi. Atlet kita pakai kasut macam mana? Saya besar ke, saya kecil ke, ketat ke dan sebagainya? Sebab kita membeli kasut di kedai, Nike, Adidas, jenama-jenama tertentu. Jenama yang desain kasut tu telah diambil daripada daripada populasi negara lain, negara asal. Dan apabila kajian dilakukan, kita dapati bahawa atlet kita memakai satu saiz lebih besar daripada sepatutnya. Jadi kalau 90 minit dalam masa permainan, berapa banyak energi yang telah dibuang begitu saja. Begitu saja. Jadi ini perkara-perkara ini walaupun sikit, sebab itu bawa kasut ya? Bawa kasut. Sebab dalam sukan prestasi tinggi 0.01 saat berkira gold medal. Tak dapat gold medal kena tunggu 4 tahun lagi. Akan datang. Umpamanya. Maknanya betapa precisenya dalam bidang sukan. Dr. Syarudin nak tambah tentang itu. Ya, saya melihat kalau sahabat saya tadi dari segi saiz kasut, saya melihat daripada sudut psikologi yang mana dalam kepala orang kita di Malaysia ni sebenarnya, ini bunyi macam nak marah juga ni. Apabila disebut psikologi sukan, yang nampak hanyalah motivasi. Ya, setakat itu saja. Itu saja. Dan seringkali saya dan rakan-rakan yang dalam bidang ini, kami dipanggil untuk beri motivasi. Sesinya pukul 8.30 malam sampai pukul 10 malam. Lagi 2-3 hari sebelum kejohanan. Sedangkan konsep psikologi itu sebenarnya hari pertama lagi. Kalau pemakanan, kasut, pakaian dan sebagainya, hari pertama dia masuk itulah, begitu juga dengan psikologi. Jadi kita kena lihat bahawa setiap seorang yang masuk ke padang tu, dia ada bawa beg yang kita tak nampak. Dalam beg itu ada emosi dia. Emosi itulah yang berlaku semasa di Shah Alam tempoh hari. Saya menjangkakan bahawa permainan kita semasa lawan dengan Arab Saudi tempoh hari cuma bertahan dapat 70 minit. Dengan gaya permainan kita bertahan dan sebagainya. Tiba-tiba kita dapat menjaringkan gol dulu. Gol awal. Jadi sebenarnya itu ada istilah yang dipanggil angin kedua, second wind. Semangat datang balik, energi yang datang balik. Tetapi kita lupa, ini sudut psikologi. Betul. Dalam keterujaan jaringan gol itu, fokus kita sudah lari. Dalam masa 3 minit. Balas balik. 3 minit lepas itu. Gol yang kedua. Tambah lagi. Jadi sebenarnya apabila disebut dengan psikologi, ini yang kita katakan dalam bidang kami, saya berjumpa dengan pemain untuk bercerita, untuk kita bertukar perasaan dengan mereka supaya mereka dapat memahami bahawa sebenarnya perkara-perkara inilah yang disebut aspek mental itu tadi. Jadi mental perlu lebih spesifik. Tapi inilah juga yang yang kita katakan dalam dunia sukan kita hari ini, salah konsep ataupun saya permudahkanlah dalam banyak-banyak cabang sains sukan. Psikologi sukan itu dengan izin the softest sport science. Siapa-siapa boleh cakap. Dan istilah bahasa biasa dia mental. Jadi
kalau ini kita tak dapat nak ubah, kita merasakan kita tahu semua, maka susahlah. Jadi bayangkanlah benda yang lain lagi besar nak diubah, pastinya mengambil masa, mengambil tenaga, mengambil kos dan sebagainya. Itu saja yang masa kita ada, Prof dan juga Doktor. Tetapi ini bukan noktah untuk kita berhenti setakat ini saja. Saya banyak dapat ilmu baru pada malam ini dan saya rasa kita boleh orang kata pun fokus niche area kalau kita bercerita tentang pembangunan sukan negara selepas ini. Terima kasih kepada Prof Dr. Syarudin, terima kasih kepada Dr. Muhammad Faisal, terima kasih kepada Prof Mahdia Dr. Razali Abdullah, terima kasih kepada Dr. Naim di luar sana dan juga rakan saya Pekan Ramli di luar sana. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami dalam 1 jam dialog pemikiran negara. Jika ada sebarang pandangan anda tentang topik kita pada malam ini, hantarkan ke platform sosial media kami dan jangan lupa turun aplikasi esrawani.com di App Store dan juga Google Play Store. Sekian saja untuk malam ini. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih.